Okey, hari ni kita akan masuk bab 2, bahasa pertanyaan berstruktur 2.1. Okey, kita tengok apa yang perlu kita kuasai dalam bab ni. Kita tengok 2.1.1 melakar ERD. Okey, ni bukan perkara baru, dah biasa. Menghasilkan skema hubungan ternormal. Okey, apa maksud skema hubungan? Kita dah pernah buat dalam kerja khusus. Ternormal maksudnya kita kena lalui proses 1NF, 2NF dan 3NF. Okey, yang ketiga kita nak membina pangkalan data hubungan menggunakan SQL. So, dan menggunakan memanipulasi data seperti untuk tambah data, untuk padam, untuk kemaskinan. Ini semua dalam PHP MyAdmin. Kita punya kerja khusus tu tau. Termasuklah select, group by, order by, fungsi average, sum, max, minimum dan juga count ni. Kemudian yang terakhir kita nak membina pangkalan data hubungan dengan menggunakan SQL bagi menyelesaikan masalah. So kita tengok yang pertama kita nak melakar ERD. Ini adalah satu contoh situasi. Biasanya dalam soalan SPM dia tak bagi direct, dia akan bagi sama ada dalam bentuk masalah atau dalam bentuk receipt. So, kita kena keluarkan isi-isi daripada masalah yang diberi. So, seorang murid boleh meminjam satu atau lebih buku dari pusat sumber, tetapi seorang murid boleh meminjam tidak lebih daripada 6 buah buku pada satu masa. Sekiranya sudah mencapai had, murid tidak boleh membuat pinjaman lagi. Pusat sumber hanya mempunyai satu salinan bagi setiap tajuk buku. Bila murid ingin membuat pinjaman, murid memberikan nombor ID untuk direkodkan. So dia ada ID murid lah kan. So ada ISBN ini kita jadikan dia sebagai ID buku. Kemudian tarikh pulangan buku dikira. Okay, kita tengok contoh resit yang diberi. Okay, contoh resit ni macam ni lah, dia ada nama murid, Khadijah Ibrahim, ada ID dia, item yang dipinjam, so ada tajuk, ada ISBN, ada tarikh pulang, pukul berapa, jam berapa, jumlah item, banyak buku dipinjam lah. So ni tarikh pulang, ada tarikh pinjam. Okey, sekarang kita nak sama-sama menghasilkan ERD ERD untuk contoh situasi ni. Okey, Okey, ni kita ada beberapa langkah untuk menghasilkan ERD. So langkah pertama sebelum kita nak lukis ERD, kita nak kena tahu apa dia entiti yang terlibat. So kita tengok dekat receipt ni, kita boleh tengok ada nama murid, entiti murid. Sebab dalam entiti murid ni kita akan ada attribute nama dia, ada ID dia kan. Kemudian kita ada kat sini entiti buku yang ada tajuk, ISBN. Kemudian kat sini ada entiti pinjaman yang ada maklumat tarikh pinjam, tarikh pulang dan jumlah item. So kat sini ada 3 entiti lah, ada murid, ada pinjaman dan juga ada buku. Okey, kemudian kita tengok balik apa langkah dia. Okey, yang ketiga, langkah yang kedua adalah hubungan. So apa hubungan antara murid, pinjaman dan juga buku? Kita kena tahu dia punya kata kerja. So murid dengan pinjaman, murid membuat pinjaman. So dalam pinjaman ni ada buku. Okey. So langkah yang ketiga kena pasti kekardinalan. So kita tengok soalan tadi dia punya dia dah bagi situasi. So kat sini kita boleh tengok dia punya kekardinalan. Satu murid boleh membuat banyak pinjaman. So yang dia kata tak boleh pinjam lebih 6 lah, itu semua nanti masa coding tau. Sedekat kita punya ERD, jangan terkeliru dengan nombor-nombor tu semua. Yang kita kena tahu kekardinalan ada 3 jenis sahaja. One to one, one to many, many to many. Kalau dia kata ada 6 lah, 7, tak boleh pinjam 7. So jangan buat kekardinalan 1 to 7. Tak pernah wujud. So dia one to many, many to one atau one to one. So satu murid boleh buat banyak pinjaman.
Dan satu buku boleh buat banyak, boleh dibuat banyak pinjaman. Okay, so dia antara murid dan pinjaman tu one to many. Antara buku dengan pinjaman one to many. Buku satu, pinjaman many. Okay, seterusnya apa tu? Okay, kita nak tengok langkah seterusnya. Dah tahu kekardinalan, kita nak tahu attribute. Okay, attribute senang je. Kita tengok dekat receipt. So dekat receipt kita ada murid kan. Yang pertama tu ada nama dan juga ID dia. Di pinjaman, okay, kita ada ISBN, ada dekat buku dekat buku ada ISBN dan juga tajuk. Dan di pinjaman, okay, pinjaman ni kena duduk tengah-tengah tau, sebab dia memegang hubungan antara buku dan juga pelajar, murid ni. Siapa yang pinjam, buku apa yang dipinjam. Sebab tu pinjaman kena duduk kat tengah-tengah. Kalau tak, dia tak boleh nak ambil kunci, menjadi kunci asing kepada diri dia daripada buku dan juga daripada murid. So dekat pinjaman tu ada tarikh pinjam dan juga tarikh pulang. Ada kunci asing, ID murid dan ISBN. Okay, sekali lagi saya ingatkan, dalam ERD tak ada kunci asing, tak apa. Yang penting dia ada hubungan kat situ. Hubungan tu dah mewakili kunci asing. So yang wajib kat sini adalah kunci primer. So lepas dah tahu attribute, kita tentukan kunci primer. So kunci primer ni lah kita kena gariskan. So ada ID murid, ada ISBN untuk buku, dan pinjaman tu kita kena wujudkanlah satu ID pinjaman. Okay, sekarang kita nak lukis Kita nak lukis kita punya ERD. Selepas kita melalui semua step tu kan, step terakhir adalah untuk lukis. So kita buka website draw.io. So dekat sini awak boleh pilih lah nak simpan dekat Google Drive ke, nak simpan dekat device pun boleh. Okay, so kita create new diagram, blank, create. Okay, nak save kat mana? Nak save kat desktop ke? So sini kita letak nama pinjaman buku. Okay, save. Okay, so kat sini yang pertama sekali kita punya entity. Jangan salah simbol. Okay, entity bentuknya petak. So kat sini kita ada pelajar pelajar. So dia punya hubungan, pelajar ni dia buat apa? Dia buat pinjaman. So kat sini tengah-tengah pinjaman pinjaman. Pelajar buat pinjaman. So pinjaman ni kita ada buku. So awak nak straight ke tepi boleh, nak turun ke bawah boleh. Okay, tak ada masalah. Nak naik ke atas pun boleh. So sini apa hubungan dia? Pelajar membuat pinjaman. So pinjaman mempunyai buku. So okay, kita tak ada kejap, mana ni? Okay, ni saya tak nak panah ni. Kita pilih none. Okay. Okay, so kekardinalan. Satu pelajar boleh buat banyak pinjaman. M besar So kat sini ada banyak pinjaman yang dia buat oleh satu buku. Okay, so dekat murid ni, okay, anak ni kita nak, okay ni. So pelajar ni kita ada nama dia dan kita ada, okay, ni tak nak bengkok macam ni kan, kita nak straight. So kat sini kita tukar straight. Okay, ni pastikan kena dan keluar yang biru-biru tepi tu, nampak tak? Supaya bila kita angkat dia follow. Sini saya copy dan paste. Ni nama dan ID. ID murid ID pelajar.
So membuat pinjaman. So dekat pinjaman ni ada tarikh pinjam. Tarikh pinjam dan tarikh pulang. Okey. Dan dekat buku ni, dekat pinjaman ni dia ada ID buku dan ada ID pelajar sebenarnya kalau kita buat skema hubungan, tetapi dalam ERD dimaafkan kalau tak ada. Sebab apa? Sebab dia dah ada hubungan kat situ. Okey? Tapi kat sini nanti dia tak ada kunci kan? So kita boleh wujudkan satu namanya kunci namanya ID pinjaman. Okay, so dekat buku kita ada ISBN dan juga judul So kita gariskan. Dah siap ke? Belum. Kita belum gariskan kunci kita. So ni kita underline kat sini. Ni ISBN underline. Okay, dah siap. Kat sini file. Kita export as PNG. So kat sini export lah. So ni dia tanyalah nak simpan kat mana. So kita download, akan keluar lah dekat tempat kita punya download. So ni adalah latihan yang awak kena buat hari ni. So, soalan minta bina satu ERD yang lengkap. Yang lengkap. So ERD kadang-kadang markah berjadi 15 markah. So pastikan kita kuasai betul-betul lah subjek bab ni. So seorang pelanggan diberi invoice untuk membuat pesanan pembelian produk. Pelanggan diberi invoice setelah produk dipesan. Seorang pelanggan boleh buat banyak pesanan pembelian produk dari kedai. Okey, semua ni maklumat ni penting tau. So kita kena baca satu persatu. So dia ada pernyataan masalah dekat sini dan juga invoice yang dia nak bagi. Okey, ni contoh invoice dia. Okey. So hantar hari ini sebelum jam 5 petang sebelum jam 5 petang. Cikgu nak kira kehadiran berdasarkan yang hantar tugasan. Okey. Ni dah banyak kali ulang, sepatutnya tak ada masalah. Okey, terima kasih.